Safrina, Ya? cuba tengok tokoh ni ada beri pernyataan dalam satu artikel tentang mentabakkan bahasa Melayu. Yang ni Nik Safia Karim kan? Ya, Oh, tunggu sekejap. Betul lah, yang ni Nik Safia Karim. Beliau pun ada memberitahu, menyatakan dalam satu artikel tentang bahasa Melayu. Tengok ni. Bunga mawar mekar di taman, harum wangi menyambut pagi. Selamat datang ke forum perbincangan bersama kita ukir ilmu dan harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam mawaddah dan salam madani. Saya ucapkan kepada ahli panel dan juga tidak lupa kepada pensyarah serta penonton maya yang sudi meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Para hadirin dan juga ahli panel sekalian, orang dahulu pernah berkata, tak kenal maka tak cinta. Eloklah sekiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel yang cantik dan tampan ini. Di sebelah kiri saya panel pertama, saudari Izuna Sabirah binti Adnan, dan di sebelah kanan saya panel yang kedua iaitu Muhammad Ikram Rahimi bin Khairul Amri, dan saya Sharifah Safrina binti Muhammad Sahanu selaku moderator anda pada hari ini. Usai sudah perkenalan kita pada petang ini, tanpa melengahkan masa, kita akan beralih kepada tujuan utama. Budi bahasa budaya kita. Tahukah kamu bahawa slogan ini diperkenalkan oleh seorang sarjana bahasa, Profesor Emeritus Dr. Nik Safia binti Abdul Karim atau lebih dikenali sebagai Nik Safia Karim, yang telah menjadi ikutan generasi muda dalam memupuk nilai-nilai murni serta semangat kemasyarakatan mereka dalam diri mereka. Tema ini, pada pendapat saya, bersignifikasikan dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu peranan dan pemikiran tokoh bahasa Melayu dalam memartabatkan bahasa Melayu. Di sini, kami memilih Nik Safia Karim yang merupakan ahli bahasa yang hebat di Malaysia. Umum mengetahui bahawa Nik Safia Karim merupakan seorang tokoh penting dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu yang bukan hanya sebagai bahasa komunikasi, malahan sebagai warisan budaya. Sebagai seorang cendekiawan dan ahli bahasa, beliau telah banyak menyumbangkan kepada pengembangan dan pemantapan bahasa ini melalui penyelidikan dan penulisan. Pemikiran beliau menekankan pentingnya bahasa Melayu dalam konteks pendidikan dan pembudayaan serta peranannya dalam mencerminkan identiti dan nilai masyarakat. Melalui karya-karya beliau, Nik Safia Karim telah memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk menghargai dan menggunakan bahasa Melayu dengan bangga, sekaligus memastikan bahawa bahasa ini terus relevan dalam dunia yang semakin global. Baiklah, izinkan saya untuk menceritakan biografi beliau serta sumbangan-sumbangan yang dilakukan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Nik Safia Karim atau nama aslinya Profesor Emeritus Dr. Nik Safia binti Abdul Karim merupakan seorang tokoh bahasa yang terkenal di Kelantan. Beliau lahir pada 17 Disember 1939. Beliau juga merupakan lulusan Universiti Malaya yang memperoleh ijazah sarjana muda sastra pada tahun 1963 dan ijazah sarjana sastra pada tahun 1965. Pada tahun 1976, beliau melanjutkan pengajian di Ohio University, Amerika Syarikat dan memperolehi ijazah kedoktoran linguistik transformasi generatif. Kemuncak pengiktirafan tertinggi kepada jasa dan sumbangan beliau, Profesor Emeritus Dr. Nik Safia binti Abdul Karim telah dianugerahi gelaran Profesor Emeritus dan ijazah kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia.
Kecemerlangan beliau dalam bidang bahasa mendapat pengiktirafan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka dan Persatuan Linguistik Malaysia melalui anugerah Tokoh Ilmuwan Bahasa pada tahun 2001 dan Tokoh Pejuang Bahasa pada tahun 2004. Beliau turut dianugerahi Kesatria Mangku Negara KNN pada tahun 1989, Johan Setia Mahkota JSM pada tahun 1945, Johan Panglima Negara JPN pada tahun 1997, Tokoh Ilmuwan Bahasa pada tahun 2001, Tokoh Pejuang Bahasa pada tahun 2004 dan terakhir Tokoh Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1434 Hijrah pada tahun 2013 sebagai pengiktirafan atas jasa dan sumbangan besar beliau kepada negara. Baiklah, para hadirin sekalian, bagi mengupas topik ini dengan lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada ahli panel pertama kita, Saudari Izuna. Bolehkah Saudari Izuna kongsikan bersama tentang pemikiran tokoh bahasa iaitu Nik Safia Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu? Baiklah, dipersilakan. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Nik Safia Karim, seorang tokoh yang disegani dalam bidang bahasa dan kesusasteraan Melayu, sentiasa memperjuangkan usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Salah satu pemikiran utama beliau ialah kedudukan bahasa Melayu sebagai identiti kebangsaan. Bagi Nik Safia Karim, bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi lebih daripada itu. Ia merupakan simbol utama identiti nasional yang melambangkan jiwa serta jati diri rakyat Malaysia. Pemikiran ini mencerminkan betapa pentingnya bahasa Melayu sebagai elemen penyatuan dalam sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, etnik dan budaya. Nik Safia Karim berpegang teguh pada prinsip bahawa usaha memartabatkan bahasa Melayu tidak boleh hanya diletakkan di bahu kerajaan semata-mata. Sebaliknya, ia adalah tanggungjawab setiap individu, tidak kira latar belakang, untuk memastikan bahasa Melayu ini terus kukuh dan dihormati. Menurut beliau, bahasa Melayu harus dipertahankan sebagai bahasa perpaduan yang mampu merentasi batas-batas perkauman dan menyatu padukan rakyat Malaysia di bawah satu bendera. Dalam usaha menggerakkan kesedaran ini, Nik Safia turut mencipta satu slogan yang terkenal, iaitu budi bahasa budaya kita seperti yang dikatakan oleh saudari pengerusi tadi, yang hingga kini masih diingati dan menjadi sebahagian daripada kempen untuk memupuk nilai kesantunan dalam masyarakat. Slogan ini bukan sekadar kata-kata, tetapi membawa makna mendalam tentang pentingnya budi pekerti, kesopanan dan adab dalam interaksi seharian yang sekaligus mencerminkan martabat bangsa Malaysia. Pemikiran kedua Nik Safia Karim yang sangat signifikan dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu ialah konsep bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Nik Safia dengan yakin meletakkan pandangan bahawa bahasa Melayu berpotensi besar untuk berkembang sebagai bahasa ilmu setanding dengan bahasa-bahasa antarabangsa seperti bahasa Inggeris yang kini menjadi lingua franca dalam pelbagai disiplin ilmu. Bagi beliau, kemampuan bahasa Melayu tidak terbatas hanya sebagai bahasa harian atau kebudayaan, tetapi ia juga mampu menguasai bidang-bidang kritikal seperti sains, teknologi, undang-undang, ekonomi dan lain-lain cabang ilmu teknikal yang semakin penting dalam era globalisasi. Nik Safia percaya bahawa untuk mencapai kedudukan yang tinggi ini, bahasa Melayu perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengajaran di pelbagai peringkat, khususnya di institusi pengajian tinggi. Menurut beliau, jika bahasa Melayu ini terus relevan dan diiktiraf di peringkat global, ia mesti berfungsi sebagai medium utama dalam bidang pendidikan tinggi, penyelidikan serta penerbitan ilmiah. Dengan cara ini, bahasa Melayu bukan sahaja akan berkembang dari segi kosakata dan istilah teknikal, tetapi juga akan menjadi lebih dihormati sebagai bahasa ilmu yang serius dan intelektual.
Pendidikan bagi Nik Safia adalah komponen utama dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Beliau menegaskan bahawa proses pendidikan terutamanya di sekolah dan universiti perlu memperkasa penggunaan bahasa Melayu bukan hanya untuk mengajar subjek-subjek asas tetapi juga untuk mengembangkan wacana-wacana ilmiah yang lebih kompleks. Hal ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja fasih dalam bahasa Melayu tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mengaplikasikan bahasa ini dalam bidang profesional dan ilmiah yang lebih luas. Baiklah, terima kasih saudari Izuna atas hujahan anda yang sangat jelas sebentar tadi. Baiklah, seperti yang kita maklum, dalam mengikuti arus kemodenan ini, teknologi merupakan satu perkara yang wajib pada zaman kini. Adakah pemikiran Nik Safia Karim sedar tentang perkara yang semakin berleluasa ini? Dipersilakan saudari Izuna untuk memberi penjelasan dengan lebih lanjut. Terima kasih saudari pengurusi. Pada pendapat saya, Nik Safia Karim sebagai seorang cendekiawan bahasa yang sentiasa berpandangan jauh tidak ketinggalan dalam membincangkan cabaran baharu yang dihadapi oleh bahasa Melayu di era teknologi moden. Beliau menyedari bahawa perkembangan teknologi terutamanya dalam penggunaan media digital, aplikasi komputer dan internet membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan maklumat. Namun, bagi Nik Safia, teknologi tidak wajar dianggap sebagai ancaman kepada kedudukan bahasa Melayu. Sebaliknya, teknologi harus dilihat sebagai peluang yang besar untuk memperluaskan penggunaan bahasa Melayu ke dalam dunia digital yang semakin mendominasi kehidupan manusia hari ini. Nik Safia menegaskan bahawa bahasa Melayu perlu diterjemahkan ke dalam platform teknologi yang relevan sama ada dalam bentuk perisian komputer, aplikasi mudah alih, laman web ataupun media sosial. Dalam pandangan beliau, generasi muda kini lebih cenderung untuk berinteraksi melalui teknologi digital. Justru, bahasa Melayu perlu mempunyai kehadiran yang kuat dalam platform-platform ini agar ia terus digunakan, dihargai oleh generasi masa hadapan. Jika tidak, ada risiko bahasa ini akan terpinggir kerana semakin banyak masyarakat bergantung kepada bahasa lain, terutamanya dalam bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Melayu dalam teknologi juga dianggap oleh Nik Safia sebagai cara terbaik untuk memastikan ia kekal relevan dalam perkembangan bahasa kini. Beliau menyarankan supaya lebih banyak kandungan digital seperti aplikasi, permainan video, laman web dan bahkan tutorial serta bahan ilmiah diterbitkan dalam bahasa Melayu. Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan seharian generasi muda, tetapi juga akan memastikan bahasa Melayu berkembang dalam konteks yang lebih global dan kontemporer. Terima kasih saudari Izuna atas penerangan anda yang sangat jelas sebentar tadi. Banyak juga isi-isi yang telah disampaikan. Baiklah, hati saya kini sedang melonjak-lonjak dengan rasa ingin tahu bagaimanakah pula dengan peranan Nik Safia Karim dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Sekarang, marilah kita mendengarkan suara daripada ahli panel yang kedua, saudara Ikram, untuk menghujahkan serta memberi penerangan yang lebih lanjut dalam topik ini. Dipersilakan. Orang putih, orang Pakistan, terima kasih, syukron jazilan. Marilah kita mencampakkan lesson perbincangan kita dengan menguraikan peranan Profesor Datuk Dr. Nik Safia Karim. Peranan beliau ialah memantapkan sistem bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau telah menerbitkan lebih 35 buah buku berkaitan bahasa yang meliputi 30 buah buku tentang wanita dan 10 buah buku yang dianggap secara langsung dengan bidang bahasa. Selain itu, beliau juga turut menghasilkan belasan buah buku serta ratusan majalah tentang bahasa. Tambahan lagi, beliau juga ada menerbitkan pelbagai karya berkaitan dengan tata bahasa sebagai rujukan kepada masyarakat umum. Dan kita ambil contoh,
antara karya yang dihasilkan oleh beliau yang sangat popular dalam kalangan masyarakat kini, terutamanya kepada pelajar dan guru sastra yang tidak asing lagi, iaitu buku Tata Bahasa Dewan. Karya ini merupakan panduan lengkap mengenai tata bahasa Melayu, termasuk aspek-aspek seperti struktur ayat, morfologi dan sintaksis. Ia menjadi rujukan penting bagi pelajar dan pendidik dalam memahami asas-asas tata bahasa yang betul. Lain daripada itu, Nik Safiah Karim juga menerbitkan buku yang bertajuk Bahasa dan Pembangunan pada tahun 1996. Untuk pengetahuan umum, buku ini membincangkan hubungan antara bahasa dan pembangunan sosial serta ekonomi. Nik Safiah Karim juga mengemukakan pandangan tentang bagaimana bahasa Melayu dapat memainkan peranan dalam pembangunan negara dan pemerkasaan identiti kebangsaan. Pada sekitar tahun 2012, beliau telah menerbitkan buku panduan penulisan bahasa Melayu yang bertujuan memberikan panduan kepada penulis dalam menghasilkan karya berbahasa Melayu yang baik. Buku ini merangkumi aspek penulisan akademik, sastra dan profesional serta memberikan tips-tips tentang gaya penulisan dan struktur yang sesuai. Ujahan yang menarik, Saudara Ikram. Saya ingin bertanya, adakah beliau juga melibatkan diri dalam peringkat antarabangsa? Sudah tentu, Saudari Safina, dia juga terlibat dalam peringkat antarabangsa. Biar kita ambil contoh, beliau menyertai persidangan dan forum antarabangsa yang membincangkan isu-isu bahasa, di mana beliau membentangkan pandangan dan pemikiran tentang pentingnya bahasa Melayu. Hal ini dapat meningkatkan pengiktirafan bahasa Melayu di peringkat global. Biar kita ambil contoh, pada tahun 1997, beliau menghadiri persidangan antarabangsa bahasa dan sastra di Jakarta, Indonesia, di mana dalam persidangan ini beliau membentangkan kertas kerja tentang kepentingan pemeliharaan bahasa Melayu dalam konteks global. Tambahan lagi, beliau turut aktif dalam seminar yang dianjurkan oleh Badan Antarabangsa. Pada sekitar tahun 2008, beliau menghadiri seminar antarabangsa tentang multilingualisme di Kuala Lumpur. Di sini, beliau membentangkan pandangan tentang cabaran dan peluang yang dihadapi oleh bahasa Melayu di tengah-tengah kepelbagaian bahasa global. Selain itu, beliau juga membangunkan program kebudayaan. Dalam program ini, Nik Safiah Karim berperanan dalam menyokong dan membangunkan program-program kebudayaan yang memperkenalkan keindahan dan kekayaan bahasa Melayu kepada masyarakat luas. Beliau sering terlibat dalam aktiviti penulisan kreatif dan sastra yang memberikan inspirasi kepada penulis muda untuk menghasilkan karya-karya dalam bahasa Melayu. Di samping itu, dengan mengadakan ceramah dan bengkel, beliau telah mendidik masyarakat tentang kepentingan memelihara dan menggunakan bahasa ibunda dalam pelbagai konteks. Pelibatan beliau dalam pelbagai inisiatif untuk memperkenalkan teknologi digital dalam pengajaran bahasa Melayu menunjukkan visi beliau dalam menjadikan bahasa ini relevan pada era globalisasi ini. Dengan segala usaha ini, Nik Safiah Karim telah menjadi pencetus perubahan yang signifikan dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang dihormati dan digunakan secara meluas dalam semua lapisan masyarakat kini. Baiklah, terima kasih Saudara Ikram atas ujahan anda yang sangat jelas sebentar tadi. Baiklah, sebentar tadi kita dapat mendengar ujahan daripada ahli panel yang kedua mengenai peranan tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sekarang, mari kita beralih pula kepada sumbangan tokoh Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita pergi kepada panel pertama kita terlebih dahulu, iaitu Saudari Izuna. Baiklah, Saudari Izuna, bolehkah anda berkongsi buah fikiran anda tentang sumbangan tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu? Dipersilakan. Terima kasih Saudari Pengerusi iaitu Saudari Safina. Menurut pandangan dan carian maklumat yang telah saya lakukan,
Saya berpendapat bahawa salah satu sumbangan terbesar Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia ialah melalui pertubuhan wanita yang mana beliau merupakan pengasas kepada pertubuhan tersebut. Pada zaman sekitar 1960-an hingga 1980-an, wanita di Malaysia masih menghadapi banyak cabaran dari segi hak dan peluang dalam masyarakat, terutamanya wanita Islam. Pendidikan untuk wanita juga masih terhad. Oleh sebab itu, Nik Safia bersama beberapa individu lain menubuhkan Pertiwi, iaitu Pertubuhan Tindakan Wanita Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan hak wanita Islam supaya mereka dapat berdikari dan terlibat dalam pembangunan negara. Salah satu sumbangan Pertiwi ialah dalam memperjuangkan isu-isu pendidikan wanita. Melalui pertubuhan ini, program-program seperti kesedaran tentang kepentingan pendidikan untuk wanita Islam dijalankan agar lebih ramai wanita Islam dapat melanjutkan pelajaran dan meningkatkan taraf hidup. Sehubung itu, melalui sumbangan ini, wanita di Malaysia boleh menuntut ilmu dan berkerjaya tanpa sebarang diskriminasi. Perkara ini telah membawa kebaikan kepada pembangunan Malaysia pada zaman kini yang mana tidak dapat disahkan lagi melalui pelantikan Menteri Pendidikan Malaysia, iaitu Yang Berhormat Puan Fadlina Zahid. Saya ingin menyampaikan pantun yang diciptakan oleh beliau, iaitu akar keladi melilit selasih, selasih tunggu di hujung damai. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Baiklah, terima kasih saudari Izuna. Jangan risau. Baiklah. Seterusnya, bolehkah saudara Ikram turut berkongsi kepada sidang hadirin tentang sumbangan Nik Safia dalam memartabatkan bahasa Melayu? Dipersilakan. Berehat di Anjung sambil makan, enak menikmati tepung pelita. Beribu terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengurusi yang cantik di hitam. Mari kita campakkan dengan menghuraikan sumbangan Nik Safia Karim. Pada tahun 1989 hingga 1990, beliau telah dipinjamkan ke Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai timbalan Ketua Pengarah. Di sini, beliau terus menambah bakti dalam perjuangan mengutuhkan bahasa Melayu bukan sahaja di tanah air, malahan di seluruh dunia. Hal ini dilihat dari pelantikan beliau selama 14 tahun dalam Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dan Ahli Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu JKTBM yang mewakili Malaysia di pertemuan Majlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam Indonesia dan Malaysia MABEIN. Selain itu, beliau merupakan ahli jemputan dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABN. Kepakaran beliau telah menjadikan beliau sebagai pakar rujuk bahasa yang sering dijemput dari serata majlis. Beliau juga memberi khidmat kepada Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Terima kasih saudara Ikram. Berdasarkan sumbangan-sumbangan yang telah dinyatakan oleh kedua-dua ahli panel ini, salah satu sumbangan Nik Safia Karim yang telah menubuhkan Pertiwi telah menarik perhatian saya. Hal ini dikatakan demikian kerana usaha ini telah membawa perubahan positif kepada kedudukan wanita di Malaysia yang kini lebih berdikari dan berpeluang untuk menyumbang dalam pembangunan negara. Baiklah, kita sudah pun mendengar pecahan yang dikemukakan oleh kedua-dua panel kita. Secara keseluruhannya, Nik Safia Karim telah memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui sumbangan intelektual dan pemikirannya yang mendalam. Sehubungan dengan itu, dedikasinya dalam bidang linguistik dan pengajaran, beliau bukan sahaja telah memperkukuh asas bahasa Melayu, tetapi juga meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu dalam konteks global. Seterusnya, aspek pemikiran beliau yang juga telah mendorong kepada penggunaan bahasa yang betul dan standard dalam kalangan pengguna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan ini
serta usaha beliau dalam menyebarkan ilmu dalam menjadikan beliau satu figura yang dihormati dalam memperjuangkan bahasa Melayu. Di samping itu, sumbangan beliau bukan sahaja telah memberi impak kepada generasi sekarang, tetapi juga menjadi inspirasi kepada generasi-generasi pada masa hadapan. Akhir kata, setiap tokoh memainkan peranan yang penting dalam memastikan bahasa Melayu terus hidup dan relevan dalam dunia yang semakin moden ini. Seperti kata pepatah, tak lapuk dia hujan, tak lekang dia panas. Begitu banyak ilmu yang dapat dikongsikan pada hari ini. Terima kasih ahli panel sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami. Baiklah, izinkan saya akhiri perbincangan forum ini dengan serangkap pantun. Yang kurit itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Baiklah, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu sahaja perbincangan forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.